mula muka macam dia mula-mula. Iyalah. Tapi kan saya tahu kata dia bukan. Saya tahu sebab kita bukannya tidur sangat. Ya. Separa tidur tu Ya, lah. sebab kita ada fikir sekali kita nak pergi meeting pukul 9 semua tu kita ada fikir nak rehat badan aja. Quran pun kita ada tapi kita kan kita tak apa semua kan. Dia main juga ni ikut sisi iman tau. Oh. Allah. Dia sempat setubuh no? Tempat. Aduh, hai. Sampai saya tak nak kata saya benda tu tajam pun. Alat dia tu tajam. Ya. Yalah benda kita tak rela. Benda kita tak Kadang-kadang rela. saya pegang dia macam benda dia kan. Pegang tu pegang-pegang jadi macam lembik. Jadi macam tu. Kita duduk baca kan. Baca baca semua tu doa semua. Lepas tu pegang-pegang dia lembik macam tu. Dia lemah lah. Allah Akbar. Banyak kes lah benda. Betul Ustaz. Setan dah kak Setan, jin setan duk attack kak. Semenjak pada lepas dia kak perasan dia setubuh kak tu, hubungan macam mana? Okey tak? Agak tegang ke, dingin ke? Macam saya macam tak mau sangat lah. Allahu Akbar. Macam dia nak kena paksa juga macam tu lah. Oi. Lepas tu panggil macam ustaz rawatan Islam juga kat rumah buat biar lah. Ya ke? Lepas tu panggil dia masuk bilik semua dia buat. Lepas tu saya sampai tahap tak boleh nak semayang. Kalau kita tak nak sujud dia sakit, dia tangkap lutut. Umur masa tu muda lagi kan. 30-an masa tu kan. Lepas tu kita nak semayang, kita nak sujud, kita tak puas hati kan. Kita nak doa, kita nak sujud tu. Lepas tu ustaz tu kata try buat. Dia pun masuk lah pergi tengok bilik apa semua tu, bagi garam. Lepas tu bagi minyak bidara. Saya ni mandi ayak bidara macam-macam lah. Ustaz tu bagi neck jadi bergatai. Lepas tu rahim saya bleeding teruk pun semua macam-macam lah. Itulah kesan dia tu. Kan sampai satu tahap tu saya dah lega, sembuh elok dah. Lepas tu saya duduk jadi kencing tak lawas lah. Dengan berak darah tu lah Ustaz. Allah Akbar. Okey. Dalam perjalanan tadi nak mai ada masalah apa-apa? Tak ada apa. Tak ada apa no? Saya balik kampung. Kampung mana? Di Bukit Tangga tu. Mak tu mak malah bagi tahu kan. Oh ya ke? Bawa pergi dia tu kan. Mak nak tengok tiba kan. Okey, bila bagi tahu nak mai sini, akak rasa apa? Rasa nak main sangat-sangat. Oh, ish. Saya macam biasa kalau benda tu ada dia tak mau mai. Betul. Oh ya, Kalau mai pun dia tak mau masuk. Saya nak tunggu sampai esok tu rasa macam tak dan kan. Saya nak pergi juga. Allahu Akbar. Bila masuklah kedai sini rasa apa? Tak rasa apa? Nak curi. Rasa macam nak cirit, rasa macam nak terberak, rasa macam macam tu. Senak perut. Saya tadi masa tunggu tadi kan. Ya. Oh. Duduk macam tu, duduk kata ikhlas sepo ni jadi macam macam tu. Lepas tu macam okey sikit kan sayang. Allahu Akbar. Tak apa. Apa tu Ustaz? Awak kebal lama tu. Ada apa saya ni ya? Banyaklah jemaah yang saya dah nampak perempuan mengandung. Lepas tu bila saya pergi ikut dia, pergi tengok kat bilik ayah, dia bersin saja, tak ada pun dalam toilet kat sekolah lah. Kita orang Islam, tidak ada kalimah la ilaha illallah. Ulama kata kalimah ni apabila ditimbangkan dengan 7 darah langit, 7 darah bumi ni, kalimah ni lebih berat lagi. Kan? Kalimah iman. Jadi kita kena jaga iman kita. Kena jaga sungguh iman ni. Maknanya orang kata misi jin setan ni dia nak kacau kita tu, dia nak rosakkan iman kita. Dia nak rosakkan keharmonian rumah tangga kita. Dia nak rosakkan keikhlasan hubungan kita. Dia nak pecah belahkan rumah tangga kita, nak kacau bilaukan kehidupan kita. Itu memang matlamat dia. Supaya kita jadi stres, supaya kita jadi bergaduh, supaya kita jadi hilang hormat, hilang kasih, hilang sayang. Jadi macam tu. Jadi orang tak kenal tak tahu suasana ni kan. Apapun kita orang beriman, kita kena faham betul-betul Allah yang satu berkuasa atas segala-galanya. Selain daripada Allah, semua makhluk besar ke, makhluk kecil ke, orang kata cantik ke, huduh ke, makhluk semua tak boleh bagi manfaat, semua tak boleh bagi mudarat. Kak kena faham betul-betul, kak kena tokak betul-betul lah. Maknanya kena sentiasa ingat benda tu. Maknanya ada benda sedang attack kak lah. Saya attack kak dengan abang.
Jadi kena beringatlah, kena sabar. Jadi kita pakai doa dan madu dan sodak tu saya doa dah untuk sebi balik semua sistem ni, termasuk juga gangguan. Jadi kita tak maulah ikatan yang suci murni kan, perkahwinan ni dah lama dah di hujung-hujung kan, kita nak di hujung-hujung nak pencen-pencen, nak santai-santai. Tak maulah jadi masalah. Cuma kita tak maulah minta simpang no kan no. Tak simpang uduh cantik, uduh wangi busuk. Inilah pasangan kita yang takdir Allah dah jodohkan kita kan. Jadi kita minta lah kekuatan daripada Allah supaya kita dapat selesaikan masalah ni. Apapun setan tetap musuh kita. Jadi kita kena beringat selalulah. Dan banyak selalu. Lepas pada tu kena selesaikan masalah ni. Jangan simpan. Sebab bila simpan, lama-lama dia boleh jadi tempat mana dia duduk, dia akan jadi mudarat. Jadi kanser lah, dia jadi serangan jantung lah, dia jadi stroke lah, macam-macam. Sebab dia jahat, dia najis. Dia main daripada mana ni? Orang dia ada di mana-mana. Ataupun dia di sekitaran rumah ke? Okey. Saya bagi tiga pilihan. Nak tahu juga. Saya bagi 3 pilihan. Wahai jin, kalau hang ada dalam adik aku ni, kalau hang ada dalam adik-adik aku ni, pertama sekali aku bagi pilihan dengan hang jin. Hang masuk Islam dan hang tinggallah adik-adik aku ni. Hampilah duduk kat masjid ke tempat orang mengajar. Selesai. Selesai satu, tak ada lah dakwah-dakwah dah. Yang kedua jin, kalau hang ada dalam adik-adik aku ni, kalau hang tak mau masuk Islam, yang kedua hang balik kepada orang yang hantar hang. Kami tak mau tahu. Kami tak ada masa nak ambil tahu. Hang balik sendirilah, hang tahulah siapa tuan hang. Kami tak mau tahu. Buang masa. Dan hang tak payah bagi tahu kami tak berminat. Sebab hang penipu. Senang cerita. Kalau hang tak mau dua benda ni, yang ketiga bakak. Sama ada bakak tu dia cedera ataupun dia mati, tu urusan dia dengan Allah lah. Dah ceroboh kita. Jadi ada nikah. Bahasa Kak dah cerita tu, ni hadis Nabi. Ni kitab hadis, kita baca hadisan. Sebab hadis kalam-kalam Nabi ni pokok jin setan takut. Saya kan Ustaz, saya nak celah satu. Saya pernah pergi tukar kerja tempat sekolah baru lah. Dalam masa 3 bulan macam tu, kita pun nak makan pun kita tak makan, tak minum macam tu kan. Sampai ayat kita baca dah bismillahirrahmanirrahim semua kan, kita baca, lepas tu kita baca doa makan. Saya renung saja benda tu meletup jadi debu. Satu bilik kantin lah no. Ada makcik tu mak 62, dia kata dia tak pernah jumpa lagi dia dok kerja kedai makan. Kalau gelas nak panas pun, dia kata cikgu, saya buat kat cikgu, saya tahu cikgu suka teh yang suam saja. Saya tak buat teh panas pun kat cikgu. Betul saya tahu. Kawan saya minum kopi, makan nasi, saya tak sentuh ni nasi, saya gaul macam tu, saya nak makan, saya pandang ayat baru sampai, saya tak sentuh lagi kacau. Meletup jadi debu. Dan tak ada langsung. Dia tak ada dah, jadi debu tu kan kacau-kacau. Berkat doa tu. Ya. Berkat doa. Saya memang sangat beringat lah sebab kita duk sakit macam ni kan. Macam tu. Allahu Akbar. Jadi setakat ni itulah, alhamdulillah, pasti ada sesuatu dalam diri Kak yang menyebabkan Allah Ta'ala suka dan Allah Ta'ala tunaikan doa Kak walaupun dengan tenungan kan. Ya, kita baca. Tapi pasal amalan dah buat selalu dah. Kita duk baca benda tu hari-hari kan, dalam kereta, dalam apa, nak main sekolah, nak gerak. Dia duk attack Kak lah tu. Itulah kata Al-Quran ni ada roh. Al-Quran ni dia hidup. Doa ni senjata orang mukmin. Sampai orang yang tak pernah amal benda macam tu, orang mai tanya kita kan kok baca hak tu je tak ada kata baca jumpa tok bomo apa. Yalah. Dalam Al-Quran semua kita baca. Hak tu lah. Jadi dalam ni Kak lintas di hati Kak hak mana hak ambil tubuh Kak tu, jin setan tu, hak mana yang duk attack Kak tu panggil mai lah, berapa ekor pun panggil mai. Kalau ada dalam badan tu, so dia keluar maisat, ni depa nak makin hidup dah waktu ni. Senja-senja ni depa nak makin hidup lah. Saya memang tak boleh tinggal sendiri kalau tidak. Mesti kena ada anak sebelah atau suami kat sebelah. Kalau saya seorang saja, mesti dia akan main dengan saya. Oh bahaya Kak. Ada kakak tu 9 tahun kena rogol. 9 tahun lah kena rogol. Sampai ada satu kita pergi dekat ustaz yang tinggal batu tu lah. Sampai dia kata ni nak biar bagi isteri mati ke dia kata kan. Macam tepuk lah dia kata tengok.
kita cakap syak saya tak boleh nak terima tu kan. Macam Kan apa dia cakap tu kata orang ramai pula kan. macam kita malu pula Iyalah. kan. Macam aib kita kan. Sekali je tak hilang. Iyalah. Segan lah tu. Segan macam ni tutup kan. Kita nak contoh rahsia bomo. Itulah. Dia panggil Mai lo yang duk mai ni. Kat Yang duk lintah kacau. di hati, abang pun lintah di hati hak duk kacau. Hak duk kacau ni kita bagi selesai hari ni. Kita nak selesai hari ni. Ya. Kalau tidak kita bakar. Sabar. Dia pun makhluk Allah juga. Jin ni Ya. dia berhak dia nak masuk Islam ataupun dia tak masuk Islam tu hak dia. Setan tak ada peluang lah. Kita tak bagi peluang dengan setan lah. Macam dia duk panggil kita kan. Dia duk panggil Mizo. Dia macam dia tahu nama kita kan. Macam dia tahu dia expert sangat lah kita ni. Ya. Macam dekat dengan dia. Ya. Dah dia nampak kita tak nampak dia. Ya. Tapi saya tak takut. Saya jangan buka orang yang penakut. Saya jadi macam bila saya jadi macam tu, saya dengar apa-apa, saya pun nak pergi buka tengok apa benda. Saya macam tu. Kak orang berani. Alhamdulillah, no? Kena orang ni pun kena kuat. Kena kuat lah lawan. Baik. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat manusia dihimpunkan dalam 3 golongan. Pertama pejalan kaki, kedua menunggang, dan ketiga berjalan dengan muka-muka mereka. Maka ditanyakan orang, wahai Rasulullah, bagaimana mereka boleh berjalan dengan muka-muka mereka? Baginda Nabi bersabda, sesungguhnya Tuhan yang berkuasa menjadikan mereka berjalan dengan kaki. Maka Allah juga yang maha berkuasa untuk menjadikan mereka berjalan dengan muka mereka. Dengarlah, mereka akan melalui setiap busut dan duri-duri dengan muka-muka mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Sayyidina Miqdad radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat matahari akan dihampirkan kepada makhluk sehingga jaraknya 1 batu sahaja. Kerana kepanasan matahari itu, manusia akan tenggelam dalam peluh mereka berkadar amalan masing-masing, yakni sebanyak mana buruknya amalan seseorang, maka sebanyak itulah peluhnya. Antara mereka ada yang peluhnya sampai ke buku lali, ada yang sampai ke lutut, dan ada juga yang sampai ke pinggang. Malah ada yang tenggelam dalam peluhnya sendiri sampai ke mulut. Dia dan baginda menunjukkan ke arah mulutnya. Hadis riwayat Muslim. Sayyidina Adi bin Hatim radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat Allah SWT akan berbicara dengan setiap orang daripada kamu tanpa ada penterjemah di antara kamu dengan Allah. Pada masa itu, hamba yang dalam ketakutan akan memandang ke sana sini. Apabila dia memandang ke kanan, dia akan nampak amalannya sahaja. Apabila dia memandang ke kiri, dia akan nampak amalannya sahaja. Dan apabila dia memandang ke depan, dia akan nampak api neraka berada di hadapannya. Oleh sebab itu, peliharalah diri kamu daripada api neraka, walau dengan sebahagian tamar yang disedekahkan. Hadis Bukhari. Semoga Allah Ta'ala bagi kita hidayah, dapat amalan sampaikan insya-Allah. Tasbih. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Dah jenak? A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ilahukum ilahu la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih.
ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Qala Musa ma ji'tum bihis innallaha sayubtiluh innallaha sayubtiluh innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu 'amalan mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Tu pegang ni, pegang tangan ni, kat letak kat kemaruan. Bagi abang yang buat. Dah ni abang kan. Bukan ya? Dah abang yang pegang. Saya pegang. Saya tak mau pegang, saya boleh pegang seorang tapi takut fitnah. Okey Cuba situ. Kalau boleh letak celah bawah tu. Jelas. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Qala Musa ma ji'tum bihis innallaha sayubtiluh innallaha sayubtiluh innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu 'amalan mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimati walau karihal mujrimun. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah hayya 'alal falah. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Bismillahi masyaallah bismillahi masyaallah bismillahi masyaallah. Alhamdulillah. Macam mana? Kalau sewaktu saya baca tadi, kalau ada rasa panas kepala, kalau ada rasa sejuk kaki, bermakna dia keluar pi. Tapi kalau rasa mengantuk, rasa berdebak, rasa nak muntah, nak marah, bermakna dia tu ada lagi. Kalau tak ada, bermakna dia tak mai. Macam tu. Jadi cara dia, ni minyak sauda ni, rumah taman ke rumah kampung? Rumah taman. Kalau rumah taman ni, ambil ayat secukup je lah. Kalau rumah kampung ni, dia tanah luar apa semua kan, dah kena baldi kan. Jadi ambil minyak sauda ni, spray dalam ayat tu 7 kali. 7 kali spray dalam ayat. Lepas tu ambil kayu, kacau dia pelan-pelan, baca Fatihah 7 kali, baca ayat kursi 7 kali berserta niat. Spray 7 kali, Fatihah 7 kali dan ayat kursi 7 kali. Mudah ya. Baca tu, buat dalam mungkin 6.5 itulah. Kalau tanah besar Ustaz, Buat dalam rumah dulu. rumah dulu. Buat dalam rumah dulu. Buka pintu, buka tingkap. Ya. Lepas itu azan. Lepas azan, ayat tadi bobot dan spray buat syarat dah. Ya. Daripada kanan ke kiri. Semua bilik, semua dapur, semua stor, Ya. semua tandas. Okay. Kalau di dapur tu dia di bawah tempat gas tu. Tempat gas tu. Biasanya tempat dia duduk situlah biasanya. Jadi kalau rasa ada kepelikan, spray banyak-banyak situlah. Ya. Ada satu kes tu abang buat, adik azan, lepas tu abang spray, tiba-tiba belakang dia berasap ni. Keluar asap ni. Dia lompat daripada situ ke belakang adik dia macam tu. Spray kat belakang tu lah. Kalau nampak lembaga ke apa kan spraynya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim macam tu lah. Kalau nampak lembaga. 6.5 dekat nak Senja. senja. Dia aktif kan waktu tu. Sebab kadang-kadang bila main sini dia tak main kerana duduk di rumah. Jadi buat macam tu lah. Habis selesai dalam rumah, baru pergi ikut luar pula.
Pagar lah. Ah. Tepi pagar tu. Kok tepi-tepi rumah ke apa ke. Tepi rumah pergi sampai ke pagar apa semua. Pagar semua tu. No, buat macam tu lah no. Kiri ke kanan tu modal benar-benar Ustaz lawa tu. Tak kisah. Tak kisah lah. Mana daripada kanan ke kiri. Ya, ya. Sebab macam tu abang masuk bilik ni kanan daripada kanan ni. Kanan cicit ke kiri macam tu. Kalau dia nampak dia berbuih, situ ada benar. Semen ni kan. Tiba-tiba dia berbuih. Situ spray banyak. Ya, ya, ya. Itu. Insya-Allah lah kita. Ayat tu kita nak bola lah baldi ya. Baldi pun tak apa. Mana kita nak Secukup rasa. Masukkan spray hotel spray. Ya, ya. Lepas baca Fatihah, spray 7 kali. Ya, Fatihah 7 kali berserta niat kursi. dan ayat kursi 7 kali. Lebih kurang lah. Ya, insya-Allah. Bukanlah satu ketetapan kewajipan. Ya, ya, ya. Kalau terlebih terkurang tu tak apa. No? Ya. Dalam bilik tu, bilik tempat duduk tu. Dalam bilik bawah katil tu spray. Sebab dia dah mula kurang hajam. Ayat tu. Dia dah mula, dia dah melampau dah tu. Main sampai main setubuh, main kacau. Biasa macam tu lah. Banyak ke. Orang tak kenal tak tahu benda ni. Yalah. Kalau cerita dengan orang pun Tak percaya. orang jadi tak percaya dah. Tapi tak nak cerita pun dah kan. Kali main jumpa ustaz pun macam tu. benda-benda macam ni memang. Tapi sebenarnya banyak benda ni berlaku. Banyak sangat. Khususnya kalau anak dara. Tu yang saya selalu pesan, selepas bersetubuh dengan suami, isteri tu kena basuh. Orang lelaki tak boleh basuh. Kena tunggu 10 minit, 15 minit. Bearer tengah panas. Orang perempuan kena basuh. Kalau tak basuh, dia main sambung. Banyak kes macam tu. Memang basuh. Jadi kita anggap perkara ni perkara serius lah. Ya. Jangan anggap benda ni remeh-temeh, eleh. Jangan. Tak kena tak tu. No. Jadi lebih kurang saya minta maaf. Jadi Kak dengan abang boleh buat keputusan. Nak beli pun tak apa, tak beli pun tak apalah. Saya tak ada pasan apa-apa. Nak beli. Gitulah no. Jadi kita lepas tu bila lepas Kalau lepas saya nak main jumpa ustaz tu bila pula? selepas 21 hari. Okey. Selepas 21 hari, cumanya 2-3 hari lepas ni kawan telefon. 2 hari lepas, "Syekh, jom pergi haji. Ada kosong," dia kata. Jadi saya kata boleh. Seorang ke dua? Saya kata 2 lah. Ya. Ada 2 lah. Jadi mungkin saya agak sibuk untuk khusus pergi haji dan sebagainya. Dan pula saya dalam perancangan nak pergi ke Yaman, Ustaz. Ya. Jadi kalau nak dalam kertas panduan tu ada nombor telefon pejabat ni. Ada. Nanti boleh telefon dululah. Ya. Ustaz nama apa? Syukri. Ustaz Syukri. Jadi takut main ayalah dah penat latih kerja apa semua kan. Main-main saya tak ada. Kalau setakat nak main beli boleh. Ya. Main beli dia pun ada lah. No? Tak apa, telefon dulu. Telefon dulu, tengok apa berlaku. Ya. Apa yang kita bimbang takut selepas kalau lah berlaku selepas Kak makan madu saudara saya ni dia lebih ganas. Kak kena lawan. Kak kena lawan. Maksudnya kita Lawan makan lagi madu ni jangan kira waktu tu. sebenarnya kena minum madu tu pagi. Dia kalau ikutnya sebelum tidur bagi tidur je. Perut kosong lah. Maksudnya nak tidur dengan tidur. Ada kakak tu yang dia dah 9 tahun kedua kena rogol setiap malam dengan jin tu. Balik aja petang macam balik rumah aja. Minum. Tak ada minum lagi Kak Lepas maghrib tu mai dah. Mai rogol kau-kaunya. Seminggu dia telefon saya. Ustaz, saya tak boleh makan dah madu Ustaz. Tak boleh makan dah. Dia lawan. Mati saya macam ni. Kata Kak, pasal apa? Dia tak ada makan lagi. Dia kahwin dah. Tapi suami tak percaya. Suami tak percaya, anak-anak tak percaya. Dia kata dia gila. Bila dia mai sini, dia tanya, dia cerita dengan saya. Dia tanya saya, Ustaz percaya ke tak saya cerita ni? Saya kata saya percaya. Dia tunjuk muka tu. Ustaz seorang je percaya cakap saya. Sedihnya dia, orang lain semua tak percaya. Dia macam Kak lah separa sedang tu kan. Suami duduk sebelah. Suami duduk tidur sebelah. Sampai suami duduk sebelah. Ni suami ada sebelah, dia tak wani. Ni suami ada sebelah. Dia lanyak situ. Dia siap ada pengiring lagi waktu dia nak main nak rogol kakak ni. Jadi benda ni benda berlaku. Yang paling mengeri tu pun satu hal. Lepas seminggu dia telefon saya kata pasal apa Kak? Balik-balik tu tak tunggu tengah malam dah Ustaz. Lepas maghrib main terus dah Ustaz. Seminggu ni saya tak larat dah Ustaz.
Saya kata kak, Letih lah, letih. letih. Dia sampai klinik sama tau. Ya. Dia sampai klinik macam dia bersama dengan suami dia. Lepas pada tu saya kata kak dah sengsara 9 tahun. Kak cuba out 21 hari ni. Kak cuba out 21 hari makan madu ni. Jadi maknanya doa kita, doa Allah Ta'ala terima. Dah mereka dah kenal dah doa. Dia mereka dah sakit. Dia nak tahu cekak je. Lepas tu, ya ke? Baik, macam mana Ustaz? Kata terus je kak. Kak makan terus, biar dia main. Suatu hari insya Allah selesai masalah. Selepas 2 minggu, alhamdulillah selesai. Bulan ni dah selesai. Kemarin, orang Changlun. Kemarin. Kakak, adik. Kahwin dah lah ni dua-dua kakak adik ni. Kakak dia mengandung tau. Mengandung dalam 2 bulan itu. Tiba-tiba dia mimpi dalam mimpi tu orang tu main cempung benih dia tu. Bawa benih tu pergi bubuh dalam perut adik dia. Dalam rahim adik dia. Tengok esok dah tak ada dah. Yang kawan tu mana? Yang mengandung pula. Nampak jahat ni jin ni. Reality. Main. Lepas Kemarin kan main dulu. Lepas tu anak dia anak siapa? Itulah tu yang jadi confused tu. Aduh, macam mana ni? Jadi dia anggap tu anak dia lah. Dia anggap ni anak saya ni. Padahal dalam rahim adik dia. Dua orang ada suami ya? Ada suami. Ya Allah. Macam Kita duk dengar cerita Ustaz no. Kita duk dengar cerita benda tu macam cerita drama. Dah betul. Betul. Benar boleh berlaku. Sebab tu ada yang mengandung dalam 7 bulan dia Hilang. dia bersalin hilang kan. Hilang, tak ada bersalin hilang. Ada anak dara kan. Dia mimpi dia kahwin, kenduri ramai-ramai. Duk tak lama dia mengandung. Orang tak percaya. Orang tak percaya. Tapi nasib baik tuan dia duduk rumah sewa. Nasib baik tuan rumah dia percaya sebab dia ni budak baik. Dia ceritalah mimpi tu tiba-tiba dia mengandung. Lepas tu, nak apa? Bila dia mengandung, Bersalin Ustaz? buat kad. Buat kad salin, buat kad klinik apa semua. Panggil sebelum buat kad tu panggil mak ayah dia mai lah. Panggil mak ayah dia mai cerita keadaan sebenar apa semua. Jadi depa belah lah. Diamlah duduk dia diam kat situ. Duduk dia mengandung depa jagalah mak ayah dia dengan tuan rumah dia sewa ni. Alhamdulillah lah. Pada tu dekat nak bersalin dia mimpi. 2 perempuan mai ambil baby dengan buku-buku kad tu pun hilang. Ya kesiannya. Jadi bagi saya inilah kejahatan, kezaliman pokok jin setan ni. Kalau mak kau tak percaya boleh bunuh anak. Kacau bilau payah benda ni tak logik. Itu yang jadi buat peranda no. Ya. Jadi nak kacau dah nak janji nak kacau anak Adam ni semua. Jadi sabar no. Sabar saat kita pakai doa nah. Yakin yang bagi selesai masalah kita Allah. Kami dilalui ni sampai tahap sampai sampai macam-macam Ustaz Itu no. Kita pakai doa dan benda ni berlaku dalam masyarakat yang mana paling malang pula bila dah kena gangguan setan macam ni pergi berubat pula dengan orang hak guna jin pula. Aku takut tu. Menambah. Dia mula menambah. Paling malang orang hak berubat tu berkenan ke bini kita pula. Tu yang saya bimbang sangat-sangat macam tu lah kan. Minggu dia lepas. mungkin benda ni buat saya rasa mungkin dia nak bagi saya dengan suami saya bercerai berai kot jin ni. Saya anggap macam tu lah. Tapi memang kuat kan kita. Jangan sabar. Memang matlamatnya macam itulah. Sama ada matlamat orang yang hantar dan memang kerja jin setan tu memang macam tu. Jadi kena faham musuh kita yang sebenar setan lah. Musuh kita yang sebenar. Jadi lah sat. Pakai doa meri-meri dengan Allah. InsyaAllah nah. Kemarin dulu ke? Habis 50,000 dah sebulan. Bubat 50,000 sebulan je. Allah Akbar. Bubat di mana? Kawasan dekat-dekat sini ya. Ya. Tu seorang. Jadi Yang berubat tu betul lah. Kau macam mana? Yang tukang berubat. dia bila berubat tiba-tiba Tok Syekh mai dah ni. Tok Syekh nak sembang dengan hang ni. Hang nak buang jin ni hang kena bayar 8,000. Ha. Ada kawan kena kat sekolah. Ya. Bila lama-lama kita nasihat baru dia sedap kata dia kena tipu. Ya. Jin ni 7,000. Telefon pula nak buang jin ni sekat tu kata 10,000. Kan? Tengok betul.
Jadi apa yang saya cerita tak salah, betul. Kawan Kat kena. Taman Jati kawan kena. Kalau 8,000 dah bila kami dengar macam tu, mak dia sakit. Ada satu tempat dia kata bila pergi jumpa dia, hang ada 6 ekor ni kena ni. Nak buang tu kan. Dia nak buang seekor 1,200. Ya, macam tu. Ada orang sekretar ni kena 21,000. Jadi kita minta simpang lah. Minta simpang, minta jauh lah daripada musibah-musibah macam ni sebab dia ada mungkin dengan iman lah. Boleh no? Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz. Okey. Bayaran macam mana? Boleh jumpa Ustaz. Nanti bincang kat ni. Bayaran. Saya tak ada bayaran apa jumpa saya. Terima kasih. Saya tak nak apa-apa. Terima kasih Ustaz. Cumanya kalau tu saya kata kalau nak beli madu belilah, tak beli pun tak apa. Terima kasih Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi